Okey, kali ini kita akan mempelajari tajuk kecerunan di bawah graf. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe. Okey, untuk tajuk kecerunan dan di bawah luas di bawah graf. Okey, awak perlu mengetahui bahawa tajuk ini terbahagi kepada dua, iaitu laju dan pecutan. Okey, kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf tu terbahagi kepada dua, iaitu laju dan pecutan. So, awak kena tengok dekat paksi Y tu. Paksi Y tu, okey, untuk laju, paksi Y dia akan bagi jarak. Okey, tapi untuk pecutan, paksi Y tu dia akan bagi laju. Okey, tapi untuk paksi X, kedua-duanya adalah masa. Okey, jadi di sini, jika kita lihat, kecerunan adalah laju. Okey, apa dia formula kecerunan? Seperti yang awak dah pernah belajar, kecerunan ialah beza paksi Y, iaitu Y1 tolak Y2 per dengan X1 tolak X2. Okey, jadi perubahan paksi Y per dengan perubahan paksi X. Okey, itu adalah laju. Okey, untuk pecutan, okey, paksi Y dia adalah laju, paksi X dia adalah masa. Jadi, kalau untuk pecutan, kecerunan tu adalah pecutan. Okey, ataupun kadang-kadang dia guna perkataan kadar perubahan laju. Okey, jadi kadar perubahan laju tu per dengan perubahan masa adalah kecerunan dan dikenali sebagai pecutan. Jadi, kalau diguna perkataan kecerunan, pecutan atau kadar perubahan laju, itu adalah perkara yang sama. Okey, mari kita tengok soalan. Okey, graf jarak masa di bawah menunjukkan pergerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 12 saat. Okey, jadi dalam tempoh 12 saat, kemudian hitung laju zarah itu, dia nak laju. Okey, dalam 8 saat yang pertama. Okey, di mana 8 saat yang pertama? Okey, di sini 8 saat yang pertama. Okey, paksi X dia adalah masa dalam saat, kena alert ya. Okey, kemudian jarak untuk paksi Y. Jadi, graf ni adalah graf jarak masa. Okey, kalau graf jarak masa ni, dia lebih mudah lah daripada laju masa. Okey, kita tengok laju dia dalam 4 saat yang pertama. Okey, untuk cari laju dalam 4 saat pertama, okey, awak perlu tengok paksi Y dia. Paksi Y dia bermula daripada 40. Jadi, grafnya adalah bermula daripada 40 pergi ke 200. Okey, dalam meter. Okey, jadi kita kena cari beza paksi Y dia, iaitu jarak. Okey, jadi 200 tolak dengan 40 per dengan beza paksi X dia, iaitu 8 tolak 0. Okey, so kita dapati 160 per dengan 8 sama dengan 20 meter sesaat. Okey, untuk B, dia nak apa? B, okey, dia nak laju. Okey, laju dalam 4 saat yang terakhir. Di mana 4 saat terakhir? Okey, 4 saat terakhir ialah di sini. Okey, 4 saat terakhir. So, graf dia adalah menurun. Okey, awak kena tahu, jika daripada 40 hingga 200 ni, okey, graf dia adalah mencondong ke kanan. Kalau dia mencondong ke kanan, kita akan dapat nilai dia positif. Tapi kalau dia mencondong ke kiri, kita akan dapat nilai dia negatif. Okey, so jawapan akhir dia akan dapat negatif. Jika awak nak mudah, awak letak koordinat di sini, iaitu 8,200. Okey, di sini koordinat dia adalah 12, 0. So, kita nak cari laju untuk B. Okey, beza paksi Y. So, beza paksi Y
Awak tengok beza paksi Y dia. Okey, 200 dengan kosong. Tapi kalau dia mencondong ke kiri, biasanya koordinat di bawah tu tolak yang di atas. Okey, jadi kosong tolak 200. Okey, 12 tolak 8. Okey, kita akan dapat negatif 200 per dengan 4. Jadi nilainya akan dapat negatif 50 meter sesaat. Okey, graf yang mencondong ke kiri ni bermakna pergerakan zarah tu dia bergerak dia akan bergerak kembali ke tempat sebelumnya. Sebab itulah kosong tolak 200. Okey, kemudian C. Okey, C dia nak apa? Tengok soalan. Okey, dia nak purata laju seluruh perjalanan. Okey, purata laju seluruh perjalanan. Okey. Purata laju. Okey, so jarak per masa. Okey. Jadi jarak per masa tu jarak dia koordinat di sini lupa cikgu nak letak tadi. Jadi 1 di sini adalah 0.40. Okey. Jarak yang pertama ni daripada titik ni hingga titik ni. Okey, di sini ialah 200 tolak 40 dapat 160. Jadi 160 untuk perjalanan 8 saat pertama. Kemudian 4 saat yang seterusnya daripada 8 saat ke 12 saat tu adalah 200 jarak perjalanannya per dengan tempoh masa keseluruhan ialah 12. So kita dapatlah nilainya adalah 360 per 12 dan 30 meter sesaat. Okey, untuk kali ini kita tengok rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh T saat. Okey, jadi yang paksi Y ni adalah laju, paksi X ni adalah masa dalam saat. Kena alert masa tu adalah dalam saat dan kita akan tengok soalan dia nak dalam saat atau dalam jam. Okey, yang itu kena alert lah. Okey, kita tengok hitung kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju adalah pecutan. Okey, dalam meter sesaat, zarah itu dalam 3 saat yang pertama. Dia nak 3 saat pertama. 3 saat pertama tu di mana? Okey, cuba kita lihat 3 saat pertama. Okey, di sini. Di sini adalah 3 saat pertama. Okey, seperti yang cikgu dah ajar, senang cerita, awak letak koordinat. Di sini koordinatnya adalah 0, 5. Di sini koordinatnya adalah 3, 21. Di sini koordinatnya adalah 7, 21. Di sini koordinatnya adalah T0. Okey, jadi 3 saat yang pertama, soalan A itu, pergerakannya adalah daripada 5 ni pergi ke 21. Dia bukan bermula daripada 0. Jadi perbezaan lajunya adalah, okey, kadar perubahan lajunya adalah perubahan laju sama dengan nilai 21 tolak 5. Okey. Per dengan paksi X. Okey, paksi X dia 3 tolak 0. Okey, untuk 3 saat yang pertama ni awak akan dapat nilai positif. Okey. Dia akan dapat nilai positif. Jawapan akhirnya. So, kita buat pengiraan 16 per 3. Kita dapat 5.33 meter sesaat. Okey. Untuk 3 saat pertama, kita akan dapat nilai dia positif. Untuk saat 3 hingga 7 saat tu, kita akan dapat sifar. Okey. Di sinilah pergerakan laju seragam. Di sini dikenali sebagai pergerakan laju seragam ataupun pegun ataupun berhenti.
Istilah untuk 7 hingga 3 saat tu, 3 istilah ni selalu digunakan. Okey, dan untuk 7 hingga T saat tu, awak akan dapat negatif. Nilai akhir dia negatif. Okey, sebab graf tu mencondong ke kiri. Okey. So, untuk soalan B, dia nak tempoh masa. Saat itu bergerak dengan laju seragam. Di mana laju seragam? Okey, laju seragam cikgu warnakan dengan biru. Okey, pergerakannya adalah di situ. Okey, untuk laju seragam, dia nak tempoh masa. Okey, tempoh masa. Okey, jadi 7 tolak 3. Okey, 7 tolak 3, kita dapatlah 4 saat. Okey, soalan seterusnya, dia nak nilai T. Okey, kemudian jika kadar perubahan laju dalam tempoh 7 saat ialah negatif 7. Dia dah bagi dah nilai dia. Okey, negatif 7. Okey, soalan C, dia nak nilai T. Okey, so nilai T tu jika kita nak cari, kita carilah guna formula kadar perubahan laju, iaitu perubahan paksi Y, iaitu perubahan laju. Perubahan laju ialah 0 tolak 21. Okey, jika graf mencondong ke kiri, koordinat di bawah tu yang tolak koordinat di atas. Jadi sebab itulah 0 tolak 21. Kemudian T tolak 7 sama dengan negatif 7. Negatif 7 ni kita tengok pada soalan. Dah diberi dah dalam soalan. Okey, so kita buatlah pengiraan. T tolak 7 sama dengan negatif 21 per negatif 7. Jadi kita kira T ni dapat 10. Jika awak nak cepat dalam periksaan, masa sangat mencemburui awak, dan bagi yang lemah algebra, bolehlah awak menggunakan kalkulator. Okey, di mana pada kalkulator memang tak ada huruf T, tapi ada huruf X. Tapi semasa menulis jawapan, awak kena tulis huruf T. Jadi, waktu pengiraan pada kalkulator, tak ada masalah awak guna huruf X. Jadi, cara nak tekan kalkulator, awak perlu tekan alpha X. Kalau ada huruf T, pakai huruf T. Kalau ada huruf Y, pakai huruf Y. Tapi kalau tak ada, pakai je huruf X. Cuma dalam kertas periksaan nanti, awak perlu menulis huruf T. Okey, alpha T tolak 7. Okey, alpha calculate, sebab yang calculate warna ke atas tu warna pink. Bila kita nak ambil apa-apa yang warna pink dekat calculator, kita kena tekan alpha dulu. Okey, kemudian kita tekan kurungan negatif 21 per negatif 7. Kemudian kita tekan shift, soft. Okey, kita akan dapat terus nilainya. Ini cara nak tekan kalkulator dan awak boleh dapat jawapan dengan pantas dan betul. Okey, jangan lupa jawapan mesti tulis huruf T. Sebab dia nak nilai T, bukan nilai X. Walaupun pada kalkulator awak tekan X atau Y atau A. Okey. Okey, kali ini kita akan tengok rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa. Paksi X dia adalah jarak, paksi Y dia adalah masa dalam minit. Kena alert, masa tu dalam minit atau dalam jam. Sebab dekat soalan nanti dia nak dalam jam. Okey, so seterusnya kita tengok graf PQRS. Okey, graf PQRS ni cikgu warnakan dengan warna kuning. Ini pergerakan graf PQRS, iaitu tentang perjalanan bas dari bandar A ke bandar B. Okey. Kemudian graf MRN cikgu warnakan dengan warna hijau. Okey. Jadi mewakili perjalanan kereta dari bandar A. Okey.
Yang berwarna hijau tu adalah perjalanan untuk kereta. Okey. Yang warna kuning adalah perjalanan untuk bas. Okey, yang warna hijau adalah perjalanan untuk kereta. Jadi bas itu bertolak dari bandar A dan kereta itu bertolak dari bandar B pada masa yang sama. Okey, dia bergerak pada masa yang sama melalui jalan yang sama. Okey, kita tengok soalannya. Dia nak nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu berhenti. Okey, di mana bas itu berhenti? Okey, berhenti. Okey, berhenti ialah berlakunya di antara cik warnakan dengan warna biru. Okey, di sini. Antara Q dengan R. Jadi di situ dia berhenti. Dia nak tempoh masa. Jadi kita tengok paksi X iaitu 40 tolak 20. Jadi soalannya tempoh masa. Tempoh masa untuk berhenti berlaku di Q ke R. Jadi 40 tolak 20 kita dapat 20 minit. Okey, soalan B. Dia suruh cari jarak masa. Okey, dia suruh cari jarak. Okey, dia suruh cari jarak dalam kilometer dari bandar B bila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okey, di mana dia bertemu? Okey, dia bertemu di R. Okey, di R. Okey, oleh sebab dia bertemu di R, dia nak jarak seluruh perjalanan ialah okey, jarak seluruh perjalanan ialah 70. Kita boleh tengok pada paksi Y yang atas kali ni. Okey, 75. Ditolak dengan masa dia bertemu. Di mana dia bertemu? Dia bertemu di R. Okey, jadi tolaklah 15. So, jaraknya adalah 60 kilometer. Sebab unit dekat paksi Y ni adalah kilometer. Dari pun dia nak soalan pun kilometer. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, C. C dia nak apa? Dia nak purata laju. Kilometer per jam. Dia nak dalam bentuk kilometer per jam. Soalan dalam minit. Tapi ni nak dalam jam. Bas itu bagi keseluruhan perjalanan. So, caranya adalah purata laju. Purata laju. Okey. Sama dengan purata laju untuk keseluruhan perjalanan adalah 75. Per dengan masa. Masanya adalah 80. Okey, ni 80 tapi dalam minit. Soalan nak dalam jam. So, kita kena tukarkan kepada jam. Maknanya 80 kena bahagi dengan 60. So, awak tekanlah kalkulator terus. 75 per pembuka kurungan 80 per 60 tutup kurungan. Awak akan dapat nilainya adalah 56.25 km per jam. Jangan lupa, jawapan nak dalam jam, soalan diberi dalam minit. Jadi, kena tukarkan. Barulah awak akan dapat nilai yang betul. Okey, sekian. Terima kasih.